ayat-ayat tu boleh hantar dekat DM Omar Hana. Okey. Assalamualaikum semua. Kejap ya. Kak Anis nak buat sesuatu. Mhm. Okey. Okey, Assalamualaikum. Syur, Heliza, Alisha, Aisyah join. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar adik-adik? Hari ni dah 25 Ramadan. Sekejap saja masa berlalu. Kita punya kita dah 25 Ramadan dan juga kita akan meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Okey, sekejap saja masa berlalu. Okey, kejap bagi Kak Nis masa 5 saat je. 5 saat je. Dekat IG Omar Hana. Dekat IG Omar Hana. DM. Okey, adik-adik, kejap sabar ya adik-adik ya. Okey. Jadinya sekarang ni kita ada bersama dengan kita hari ini ialah Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri. Sekejap saja masa berlalu, ya Allah kan. Kita dah 25 Ramadan, lagi 5 hari je kita akan menyambut Aidilfitri. Okey, jap kan tak nampak Ustaz Syed Abdul Kadir lah. Okey. Okey, kita tunggu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ustaz sihat ke? Ustaz sihat ke tidak? Alhamdulillah sihat walafiat. Dekat akhir-akhir Ramadan ni kan lagi kita kena sihat dan bertenaga. Alhamdulillah. Betul tu Ustaz. Sebab lagi 5 hari kita pun kena memperbanyakkan ibadah dan juga kumpul pahala berganda-ganda. Okey Ustaz. Okey. Oh, siapa dia tu Ustaz? Asma. Asma. Asma nak masuk. Dia nak live sekali. Dia nak jadi suara Umar dan Hana. Itulah. Umar dan Hana dia. Okey. So Ustaz, sambil-sambil tu sementara kita tunggu followers kita semua masuk kita punya live hari ni, kita nak sembang-sembang dululah kan. Sebelum kita start kita punya tajuk dan isu yang sangat menarik. Kak Anis pasti ramai sangat yang nak tahu. Okey, tentang PKP ni raya ke Ustaz? Allah. Allahu Akbar. So kalau nak tahu kita kena tengok live ni sampai habis. Sebab apa? Kita ada kuis terkumpul dan juga kuis duit raya. Kuis duit raya kan? Sebab Ustaz pun pernah live bersama dengan Kak Anis sebelum ni. Kita ada buat kuis duit raya untuk semua adik-adik yang sentiasa dan setia mendengar kita punya live hari ini. Saya nak kena turunkan sikit handphone ni supaya nampak sikit penaja kita. Kan tak nampak pula. Okey. Nampak. Kan tak nampak pula sos ni. Ustaz tak guna lagi sos kan? Lepas ni Ustaz kena rasa macam mana. InsyaAllah. Biasa guna sos saji. InsyaAllah. Memang sedap. Betul Ustaz. Okey. Kak Anis nak ingatkan kepada semua adik-adik, jangan lupa dengar baru Omar dan Hana. Hari ini kita dah post di YouTube channel Omar dan Hana lagu Lailatul Qadar. Ya Allah, macam mana? Sebab lagu baru lagu baru. Alhamdulillah kita dapat feedback yang sangat positif. Sebab apa Ustaz? Di hujung lagu Omar dan Hana Lailatul Qadar ni memang Kak Anis pasti ramai akan rasa sedih. Sebab apa? Sebab apa sedih? Sebab apa Papa menangis? Kita kena tengok ramai-ramai YouTube channel Omar dan Hana selepas ni. Alhamdulillah. Papa sedih Ustaz. Kak Anis pun tengok ramai sangat nangis kan. Tapi tak apa, kita tengok nanti. Kita tengok live Omar dan Hana bersama dengan Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri hari ini.
Dan Kak Anis nak ingatkan kepada semua, jom sama-sama kita beri sumbangan kepada yang memerlukan melalui kempen Box of Kindness. Link Kak Anis dah letakkan di bio Instagram Omar dan Hana. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Kita nak berbincang tentang tajuk raya ni. Kita berbeza sikit lah. Sebab selalunya kita raya dengan kampung, ada ibu dan ayah, ada nenek dan sebagainya kan. Tapi kali ni Ustaz, macam Kak Anis sendiri pun tak berpeluang untuk pulang ke kampung kan. Macam mana? Alah sian. Okay. Kita raya dekat sini je. Macam mana Kak Anis terfikir suasana hari raya menjelangnya Aidilfitri yang akan datang ni dengan PKP yang sedang berlangsung ni. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kita raya memang macam tu lah. Suasana kita ni, kita meriah suasana raya tu sebab kita ada dengan family kan. Bahkan perjalanan balik kampung tu sendiri pun dia memang dia jadi seronok kan. Perjalanan balik kampung tu kita dah rasa raya tu. Biasa je kita balik kampung waktu bulan-bulan lain pun. Tapi kalau balik kampung raya ni rasa dia lain kan. Jadi dalam lagu pun ada kata perjalanan jauh tak kurasa kan. Jadi sebab nak balik kampung tu memang macam tu sekali pasal raya kan. Okey, tapi kali ni tak ada. Tak apa, tak ada masalah. Ada juga sahabat-sahabat kita yang memang dah ada di kampung sekarang ni. Alhamdulillah kan. Itu juga satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Okey, sebenarnya kalau kita perhatikan dalam Islam, hari raya ni dia bukan hanya semata-mata balik kampung ke ataupun ada keluarga ke tak ada keluarga ke, sebab raya ni untuk semua. Jadi bila raya untuk semua, tak kira lah orang tu ada kampung ke tidak, ada family ke tidak, ada baju baru ke tidak, dia tetap akan beraya. Sebab raya adalah satu ibadah. Dalam Islam, raya tu ibadah. Macam juga kita beribadat-ibadat yang lain kan. Raya tu pun adalah ibadat sebenarnya. Cumanya ibadat yang lain mungkin ada yang rasa penat, ada yang rasa macam kalau puasa ni rasa lapar, rasa haus dan sebagainya. Tapi raya ni ibadat dia ibadat yang gembira. Dia maknanya gembira dapat pahala. Jadi gembira tu pun dapat pahala. Sebab apa kita gembira pada hari raya? Sebenarnya yang lebih besar daripada balik kampung, raya kita gembira sebab kita dah menempuh satu bulan Ramadan yang Allah dah bagi kita banyak pahala. Dah bagi kita satu jumlah pahala yang sangat-sangat besar sepanjang Ramadan. Kita dapat memburu Lailatul Qadar, kita dapat memburu pahala-pahala yang berganda kan pada bulan Ramadan ni. Jadi bila sampai saja raya, kita rasa seronok. Macam lah kalau orang baru keluar daripada shopping kompleks kan. Pasal waktu tu shopping kompleks tu ada diskaun yang sangat-sangat besar. Kan, ada benda yang harganya RM80, dia jual RM1 aja. Contohnya. Ataupun RM800, dia jual dengan harga RM8 aja. So, waktu tu kita akan rasa macam, oi, bila kita keluar bawa semua barang-barang tu kan, kita keluar tu kita dah rasa happy dah. Berjaya aku beli dengan begitu banyak, dengan harga yang begitu murah. Dah rasa happy tu sebab kita dapat benda tu. Belum guna pun lagi, dapat pun kita dah dapat rasa happy dah. So sekarang ni, satu bulan Ramadan, ibarat kita baru keluar daripada satu tempat yang kita dah dapat bonus yang sangat-sangat banyak. Kan? Ataupun contohnya seorang pekerja baru dapat kita panggil makluman daripada bos kata bulan ni dapat bonus 8 bulan gaji. Tiba-tiba ni cuba rasa kalau tiba-tiba dapat bonus 8 bulan gaji, rasa seronok tak kan? Belum belanja lagi duit tu. Baru dimaklumkan saja. Dah melompat dah kita kan. Mana taknya 8 bulan gaji kot. Memang melompat lah kita kan. Jadi baru dapat tahu pun kita rasa seronok. So raya ni sebenarnya sebab kita dapat tahu yang kita sudah dapat manfaatkan selama satu bulan Ramadan dengan tarawih kita, puasa kita, baca Quran kita dan sebagainya kan. So sepanjang bulan tu kita dah dapat happy sangat. Tu sebablah bila habis saja kita berRamadan, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Baqarah bila Allah Ta'ala ceritakan tentang puasa. Allah Ta'ala sebut walitukmilul iddata, supaya kalian dapat sempurnakan bilangan bulan satu bulan Ramadan ni, walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian dapat membesarkan Allah
atas apa yang Allah bagi petunjuk pada kalian. Maknanya Allah dah bagi petunjuk pada kita, maka kita pun besarkan Allah. Kita takbir. Sebab kita takbir raya kan. Sebab malam raya kita takbir, pagi raya kita takbir. Kita takbir tu, sebab kita membesarkan Allah. Kita, ya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Macam kalau bos bagi bonus kepada seorang staff, ataupun mak bagi tahu kepada anak, kata anak-anak mak tahun ni sempena PKP sebab tak balik kampung. Jadi bajet duit minyak balik kampung tu mak bagi pada anak-anak semua. Oh, anak-anak akan dapat duit raya seorang RM200. Contohnya. Kan? Jadi ya Allah, anak-anak punya lah melompat selama ni dapat RM10 jadi dapat duit raya. Tiba-tiba dapat RM200. Melompat dia akan terima kasih sangat ke mak dia. Dia akan peluk mak dia kuat-kuat. Dia akan rasa mak lah mak yang terbaik sekali kat atas muka bumi ni. Kan atas dunia ni. Mak lah mak yang terbaik. Sebab lagi bagi duit raya banyak tahun ni. Bos pun jatuh juga. Kalau bos umumkan bonus yang begitu besar. Ya Allah, bos lah bos paling baik atas muka bumi ni. Kan memang dia akan rasa bersyukur sangat pada bos tu. Sama juga macam kita sekarang ni 1 bulan ni Ramadan ni Allah bagi kita macam-macam sepanjang bulan Ramadan ni. Habis bulan Ramadan ni kita dah dapat bonus tu. Maka kita pun membesarkan Allah. Rasa kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah. Betul? Allahu Akbar, walillahil hamd kan. Segala puji bagi Allah. Syukur banyak-banyak pada Allah. So raya kita sebenarnya yang lebih besar lagi daripada balik kampung adalah kita rasa gembira dengan pemberian Allah. Nikmat yang Allah bagi punyalah banyak 1 bulan ni. Rasa kita seronok sangat-sangat. Seronok tu sendiri dapat pahala pula lagi. Dan raya tu yang kita sebut, raya ni untuk semua. Jadi siapa saja yang dah menjalani puasa 1 bulan Ramadan, dia dapatlah beraya. Tak kira dia ada kampung ke tidak, dia ada keluarga ke tidak, dia maknanya dia duduk seorang contohnya, dia bekerja contohnya, sebahagian kita yang jadi frontliner dan sebagainya masih lagi bekerja pada pagi raya. Dia tetap dapat beraya juga. Tak kira di mana dia berada, tak kira situasi dia macam mana sekalipun, dia tetap dapat beraya. Allah Alam. Itu mukadimah kita sikit lagi ni. Petang. Okey. Mukadimah kita, PKP ni raya ke Ustaz? Tajuk yang sangat menarik sebab kat ni pasti ramai yang tertanya-tanya tau. Macam mana suasana kita bila meraihkan Hari Raya Aidilfitri dalam keadaan PKP ni? So maksudnya kita orang kata selepas ni Ustaz akan terang lebih mendalam lagi macam mana kita nak meraihkan Hari Raya Aidilfitri semasa MCO, semasa PKP ini. Dan tadi waktu sambil sembang-sembang tu Kak Anis nampak ada banyak komen yang tanya, Kak Anis ada ke masjid raya? Hari ni ada ke? Ada adik-adik. Adik-adik kena tunggu sampai habis. Dan Kak Anis ataupun Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, terbelit lidah Kak Anis kan? Akan tanya soalan. Okey, kita tak nak buang masa sebab sekarang ni dah 5 suku dah Ustaz. Kejap je kan masa berlalu. 15 minit kita bersiaran. Jadi bila kita bercerita tentang raya ni selalunya lah kan kita akan ada solat sunat hari raya. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Kita akan ada selalu solat sunat hari raya dan berjemaah di masjid, surah dan sebagainya. Tapi kali ni macam mana situasinya? Boleh tak kalau kita ni nak semayang solat sunat hari raya ni dekat rumah? Macam mana Ustaz? Sebab masjid tak buka kan, ataupun kita tak dapat nak pergi ke masjid dan sebagainya. Okey, so jawapannya sebenarnya sunat hari raya ni dia macam semayang sunat yang lain juga. Maksudnya bila namanya macam sembahyang sunat yang lain, dia sembahyang sunat je 2 rakaat dan kita boleh buat di mana-mana. Kan? Pada waktunya lah. Jadi waktu sembahyang sunat raya bermula daripada lepas naik matahari. Kan? Maknanya dah waktu yang dah boleh sembahyang tu, kita pun sembahyang. Naik matahari kadar segala tu yang paling bagus lah. Lepas tu sampai sebelum zuhur. Maknanya waktu duha lah. Waktu duha tu, itu dah sepanjang-panjang waktu tu kita boleh sembahyang sunat. Kat mana kita boleh semayang? Sebenarnya kat mana-mana. Tak kira lah Kak Ani tanya tadi kat rumah boleh ke tidak. Bukan kata kat rumah, kat tepi jalan pun boleh. Dekat kedai pun boleh. Kan? Dekat office pun boleh. Dekat hospital pun boleh. Kat mana-mana pun boleh. Sebenarnya asalkan tempat tu tempat yang suci. So sebenarnya kita boleh buat kat mana. Lepas tu biasa orang tanya soalan. Habis tu Ustaz kalau saya seorang aja macam mana? Kadang sebahagian kita duduk seorang aja. Seorang kat rumah ke, seorang kat pejabat ke, tak kisahlah. Seorang-seorang je boleh tak semayang raya? Jawapannya boleh. Sembahyang raya memang lebih bagus sembahyangnya berjemaah. Sebab sembahyang raya ni memang disunatkan berjemaah. Tapi kita tengok dia punya perkataan dia apa tadi? Disunatkan berjemaah. Bukan diwajibkan berjemaah. Jadi maknanya
Kalau sembahyang seorang pun boleh. Dapat juga pahala lagi-lagi kalau kita memang tak ada geng. Memang kita seorang aja. Ataupun contohnya dia duduk rumah bujang, kawan-kawan pagi raya tu semua tidur. Itu semua tak nak bangun. Jadi semua tak nak sembahyang sekali. Ataupun yelah kalau contohnya dekat rumah sekalipun sebab tak pergi masjid, jadi semuanya pakat tidur belaka pagi raya tu. Malam raya tak tidur, patut pagi raya baru tidur. Jadi dia sembahyang seorang aja. Boleh ke tidak? Jawab aja boleh. Kan? Sebab sembahyang sunat raya boleh sembahyang seorang. Biasanya lah kan orang akan tanya, habis ustaz khutbah macam mana khutbah? Kan? Lepas sembahyang raya biasa ada khutbah. Jadi jawapannya khutbah tak wajib. Sebab sembahyang sunat raya tu pun hukumnya sunat kan. Jadi khutbah tu pun bukanlah wajib. Maknanya kalau kita sembahyang seorang memang confirm dah tak ada khutbah kan. Takkanlah nak khutbah seorang-seorang pula kan. Bagi kucing ke ataupun patung, anak patung rumah Hana bagi dengar. Kan? Sebenarnya khutbah bagus juga kalau ada dalam family contohnya kan. Kalau kita sembahyang satu keluarga, so bapak jadi imam. So bapak yang jadi imam tu dia khutbah pula pada keluarga dia. Bagus sebenarnya. Kalau tak tahu nak baca apa, boleh baca teks. Teks khutbah pun ada tersebar lah dekat WhatsApp saya tengok baru-baru ni. Kemudiannya kalau tak baca teks pun, boleh je macam bagi tazkirah ringkas. Kita sebut Allah Akbar. Lepas tu kita pun Alhamdulillah, selawat. Lepas tu kita pun sebutlah sikit-sikit. Macam bapak kan biasanya dia ada benda nak nasihatkan anak-anak dia. Bagilah nasihat kepada anak-anak dia. Lepas tu khutbah lagi sekali. Dia khutbah tu ada dua kali khutbah. Maknanya khutbah, lepas tu duduk sekejap, lepas tu bangun balik, khutbah lagi sekali. Hujung sekali doa. Doa lah ramai-ramai supaya semua boleh aminkan. Kan? Doa apa saja dalam bahasa Melayu pun tak apalah doa tu sebab ialah kita sama-sama kita dan keluarga kan. Mungkin tak tahu bahasa Arab, tak hafal. Baca dah sikit dalam bahasa Arab yang apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lepas tu doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar contohnya sebab nak makan lagi kan. Contohnya lah itu yang kita hafal. So baca dah. Baca doa. Lepas tu dah selesai. Salam-salam. Okey. Tapi kalau Ustaz cuma bila kita buat solat sunat hari raya dekat rumah ni mungkin perasaan dia agak berbeza lah kan. Sebab selalu kalau kita pergi masjid, kita dengar khutbah, kita akan bersalam-salaman, kita akan takbir ramai-ramai. So dia macam suasana tu lagi meriah lah berbanding dengan kita buat seorang ataupun secara kumpulan yang kecil lah dekat rumah ni. Betul tak Ustaz? Betul. So, kalau ada soalan nak tanya dekat Ustaz, boleh insyaAllah. Tapi kena komen dekat bawah ni, komen dekat live kita hari ini. InsyaAllah Kak Anis, kalau Kak Anis sempat, Kak Anis akan tanyakan untuk semua adik-adik. Okey. Tapi Kak Ustaz, kalau kita bercerita tentang hari raya ni, mesti ada adab-adab dia. Betul tak? Mana-mana kita pergi, mesti kita kena ada adab dia. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit lah kan. Apa adab-adab kita ketika di hari raya Aidilfitri? Okey, adab raya pertama sekali malam raya tu dulu. Maknanya kalau kita raya hari Minggu, hari Ahad, maknanya hari Sabtu tu Maghrib dah bermulalah malam raya. So Sabtu Maghrib tu sebenarnya waktu kita buka puasa tu jangan lupa banyakkan berdoa. Sebab apa tahu? Sebab waktu buka puasa memang disunatkan berdoa kan, doa mustajab. Tambah pula malam raya. Malam raya adalah salah satu daripada malam yang doa mustajab. Yang malam raya doa mustajab. Jadi kita double kat situ sebenarnya. Kita waktu buka puasa campur dengan malam raya. Jadi waktu buka puasa tu yang last sekali puasa tu kan memang dah tak ada dah, besok tu dah raya. So yang last sekali tu hari Sabtu tu banyakkan berdoa waktu buka puasa tu. Kan sambil-sambil makan pun boleh doa, tak ada masalah, tapi berdoa lah. Okay, lepas tu doa tu sepanjang malam lah. Bila-bila masa kita duduk-duduk kita boleh berdoa. Okay. Yang keduanya takbir raya lah. Takbir raya pun dah mulalah daripada waktu maghrib tu sebab hari Sabtu tu dah 30 Ramadan kan. Jadi malam tu dah malam 1 Syawal. So daripada maghrib tu dah boleh takbir dah. So takbir, kita pun takbir raya. Takbir raya ni sebenarnya tak mesti pergi masjid pun. Maknanya kita kat rumah dan tak mesti ramai-ramai pun. Kalau kita seorang-seorang pun kita boleh takbir. Kan kita duduk tu kita pun sebab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Macam tu pun boleh. Tak payah lagu pun tak apa. Tak payah mesti nak berlagu, nak suara macam kumpulan Hijaz ke kumpulan apa kan. Tak ada. Suara kita biasa je. Kita takbir je. Takbir. Yang pentingnya takbir. Okay. So takbir. Kalau tak hafal pun
Dia kata, Ustaz saya hafal cuma Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Boleh tak? Boleh lah. Itu pun namanya takbir lah. Kan? Dia tak masuk-masuk yang baris kedua, baris ketiga, apatah lagi yang panjang tu, yang ada seorang tu dia kata, Ustaz, kalau saya tak baca yang dah tu boleh tak Ustaz? Apa dia pula yang dah tu kan? Alah Ustaz, yang panjang-panjang tu ada dah tu. Ya Allah. Jenuh fikir, lepas tu baru ingat, oh la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Oh, sudah punya banyaknya dah dia kan. Dia kata sampai sudah tak hafal yang dah tu dia kata. Jadi macam mana? Boleh juga kalau rajin, boleh je tengok dekat handphone, tengoklah kan ada poster dan sebagainya kan. Bacalah yang kat situ. Kalau rasa tak boleh nak baca juga yang kat situ, tak apalah, tak payahlah baca yang tu. Baca apa yang hafal aja. Takbir. Okey, seterusnya. Malam raya tadi kita sebut doa dengan takbir. So dua benda tu jangan tinggalkan. Lepas tu pagi raya. Pagi raya kita disunatkan untuk mandi sunat raya dan juga berwangi-wangian. Kalau kuku dah panjang ke apa, potong. Kalau yang dah ada misai ke apa, trim lah. Bagi cantik-cantik lah sebenarnya ceritanya. Hari raya tu bagi cantik. Okey, lepas tu baju pun pakai baju yang cantik. Sebab walaupun kita tak pergi masjid untuk sembahyang raya, walaupun kita bergambar satu family dengan pakai Zoom aja kan. Sama-sama ramai-ramai kan bergambar. Tapi ya. Tiba rasa macam sedih pula kan. Kita kena guna Zoom je kan. Kita pergi beraya, kali ni misal lain sikit lah rasa. Nak salam-salam macam tu je kan. Jadi alright. Jadi tapi pakai baju raya tu tetaplah disunatkan. Maknanya kita menunjukkan rasa kegembiraan sempena hari raya. Jadi pakai juga baju raya, lepas tu berwangi-wangian kan, pakailah wangi-wangian. Walaupun kita tak pergi masjid pun tak apa, kita nak sembahyang raya satu family ke ataupun dengan kawan-kawan pun kita berwangi-wangian kan. Lepas tu takbir raya tu dia akan berhenti apabila kita dah sembahyang raya. Maksudnya selagi mana belum sembahyang raya, selagi tu masih lagi disunatkan untuk kita takbir raya. Jadi pagi tu contohlah lepas subuh kan, ataupun pukul 7 contohnya kita belum sembahyang raya lagi, kita masih lagi disunatkan untuk continue takbir. Lepas tu bermaaf-maafan tu benda yang baik sebenarnya. Dia budaya yang sangat baik bermaaf-maafan. Walaupun kita tak dapat balik kampung ke apa pun, tetap kita boleh minta maaf. Zaman sekarang kan ada teknologi kan, boleh je minta maaf pakai WhatsApp, pakai video call dan sebagainya. Jadi bermaaf-maafan sangat-sangat penting. Itu antara adab kita pada hari raya lah. Alhamdulillah. Itu antara yang Ustaz boleh kongsikan. Adik-adik mana yang tak dengar betul-betul tu, Kak Anissa nak tanya tau lepas ni. Kak Anissa bagi tahu terus terang ni. Okey Ustaz, soalan yang terakhir lah sebab kita dah jam 5.25. Selalunya kita punya live ni habis 5.30 sebab tadi ramai yang tanya live ni sampai bila Kak Anis? Live ni selalunya akan setengah jam saja ataupun lebih sikit-sikit je lah kan. Okey, so tadi Kak Anis sempat tanya Ustaz pernah tak Ustaz ni berpeluang untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri di luar negara? Kan, bukannya di Malaysia lah kan. So Ustaz kata ada banyak kali. Ustaz kata tahun lepas pun dia tak raya kat Malaysia kan. So mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit pengalaman, situasi, suasana dia macam mana orang luar ni meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Silakan Ustaz. Kalau nak kata beraya di luar Malaysia, Ustaz memang daripada kecil beraya banyak kat luar Malaysia, iaitu kat Singapura sebab kampung Ustaz kat Singapura. Okey. Itu tak payah ceritalah sebab tu kampung kan. Okey. Dan Singapura dengan kita sama je lah kan rayanya. Ustaz mula raya dekat luar umur 18 tahun lah, dah BSPM kan. Ustaz di Madinah waktu tu. Belajar di sana. Jadi Ustaz ada beraya dekat sana. Dan umur 18 tu kali pertama Ustaz raya dekat luar, dekat Madinah. Waktu tu sorang-sorang lah kan. Memang rasa lah juga kan macam keluarga tak ada kan. Tapi seronok je raya sebab raya dengan kawan-kawan waktu tu kan. Raya dengan kawan-kawan. Lepas tu dapat tengok suasana yang berbeza, macam mana orang di sana beraya kan. Lepas daripada tu Ustaz banyak kali sangat beraya di Mesir. Ustaz belajar di Mesir lama, jadi Ustaz beraya di Mesir banyak kali lah. Banyak kali beraya di Mesir, dan tahun lepas Ustaz beraya di Madinah juga sebenarnya.
Sebab Ustaz buat umrah waktu bulan Ramadan sampai dah raya. So lepas raya baru balik. Okay. So tahun ni pun sebenarnya kalau ikut plannya nak raya kat Madinah juga sebenarnya. Kalau ikut plannya lah. Kalau ikut plan sekarang ni dah dekat Madinah dah. Tapi itulah Allah Ta'ala lebih tahu kan. Okay. So macam mana suasana orang luar berhari raya? Dia sebenarnya pagi raya tu dia tetap meriah. Sama juga dekat tempat kita pagi raya memang meriah. Dan memang semuanya akan keluar untuk solat beraya. Dan solat raya dia sangat ramai. Yang menariknya kalau di Mesir kan sebab terlampau ramai sangat jadi masjid tak muat. Jadi masjid memang tak muat untuk sembahyang raya. Jadi macam mana cara diorang buat? Macam waktu saya berada di Mesir tu, waktu saya buat degree, saya berada di Tontor. Tontor ni kampung sikit lah. Dia bukannya bandar Kahirah tu. Bandar Kairo tu besar. Jadi Tontor ni macam bandar yang di luar daripada ibu negara kan. Macam contoh kalau orang KL balik Alustaq lah, contohnya macam tu lah kan. Dia bukanlah kampung sangat. Tapi dia bandar yang tak terlalu besar. Kan? Okay. So, jadi bila saya balik ke, bila saya beraya di sana tu, yang menariknya kan, dia orang sembahyang raya ramai-ramai kat mana tau? Dekat stadium. Ke stadium bola tu, stadium bola yang besar tu kan. Allah. Jadi dekat padang, dekat tempat duduk pun, dekat tempat duduk penonton tu pun sembahyang raya juga kan. Jadi seluar-luar tu semua sembahyang raya orang. Bila takbir kan, takbir raya orang Mesir dia tak macam kita. Kita takbir raya lembut kan, berlagu syahdu kan, sedih dengar kan. Dia orang takbir tak sedih, dia orang takbir semangat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dia takbir dia macam tu. Jadi takbir dia semangat tau. Jadi bila satu stadium melafazkan takbir yang begitu bersemangat, kita pun rasa macam kan kawan-kawan Ustaz banyak pakai baju Melayu, pakai samping orang Melayu kan. Jadi tetap macam adalah rasa Malaysia tu juga sikit. Tapi kita akan bercampur juga dengan orang Malaysia, kita akan jumpa orang Malaysia yang lain kan, dapatlah juga makan rendang, makan ketupat apa semua. Bukannya tak ada, tapi bila dapat rasa kelainan tu diorang rasa membesarkan hari raya tu dengan takbir. Memang rasa special sangat. Cuma raya dekat Malaysia lagi best sebab ada keluarga tentu sekali. Yang keduanya adalah lepas semayang raya kita jumpa kawan-kawan je lah kan. Dan kawan-kawan pun tak ramai pun, berapa 2-3 rumah je habis lah kan. Macam dekat Malaysia 1 bulan orang Malaysia beraya. Orang sana petang raya tu dah tak ada rasa raya sangat lah, dah kurang lah. Cuma sekarang ni Ustaz dah lama tak raya kat Madinah, baru-baru ni raya semula kat Madinah, dah nampak beza sebab orang Pakistan banyak. Orang Pakistan masih lagi rasa raya, petang raya, malam tu masih lagi rasa sebab diorang akan duduk sama-sama, family diorang makan-makan dekat luar Masjid Nabawi tu, diorang akan lepak-lepak makan sama-sama, baju pun nampaklah cantik sikit kan. So rasalah raya tu ada juga rasa sebenarnya. Tapi kan orang Madinah ataupun orang Mesir kan, adakah mereka juga seperti kita, contoh macam kita ni habis sebelum NCO lah kan, habis sembahyang raya akan salaman, lepas tu kita akan pergi menziarahi sanak saudara kita kan, orang kata mengunjungi. So kalau diorang kat sana diorang pun ada kunjung-mengunjung juga. Diorang ada juga pergi rumah ke rumah tapi tak banyak macam kita. Maknanya sikit-sikit je diorang pergi dah. Kita ni rumah terbuka, bersusun rumah, lepas rumah B, rumah C, sampai seharian kita beraya kan. Okey, tak apa. Sampai boleh sampai kira kan, okey ni rumah nombor berapa? Oh ni dah rumah nombor 6, rumah nombor 7 orang kan. Kita kan macam tu kan kalau raya kan. Kalau sana tak adalah sampai gitu sekali. Dia ada juga pergi rumah keluarga. Kunjung-mengunjung tu ada, tapi biasanya dalam keluarga saja. Dia tak adalah maknanya tak adalah pergi rumah kawan-kawan sangat kan. Dia lebih kepada keluarga. Macam tu lah. Okey. Tapi kan Kak Anis ternampak ada satu soalan tadi daripada kita punya followers IG kan. Manakan kita pun sekarang dah last dah dengan Ustaz Said Abdul Kadir. Adakah Kak Anis ada slot lagi? Ni yang terakhir kan Ustaz kan? Yang terakhir. Kan? So macam kita nak tanya lagi lah kan satu soalan last Ustaz walaupun kita dah 5.30 tapi kita nak ambil masa sikit je kan. Boleh tak Ustaz ceritakan sekarang ni sempena PKP, apa yang kita tahu kita dah tak boleh nak ziarahi kubur dan sebagainya kan. So apa pandangan Ustaz tentang isu ini?
Okey, sebenarnya ziarah kubur ni bukan pandangan saya lah, pandangan para ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i khususnya kan. Sebenarnya ziarah kubur disunatkan pada bila-bila masa. So tak kisah bila pun kita disunatkan ziarah kubur. So kalau ada namanya bila-bila masa, maka pagi raya tu pun termasuk juga bila-bila masa. Jadi boleh ke tidak kita ziarah kubur pagi raya? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Dan kenapa? Kenapa orang dulu-dulu kalau pagi raya je dia suka ziarah kubur? Saya Ustaz cek balik kan, sebenarnya macam ni. Kita kan kalau balik kampung, jadi kubur banyaknya dekat kampung, kubur keluarga kan, kubur datuk, nenek, moyang kan kat kampung kan. Jadi bila kita balik ke kampung, waktu itulah yang kita nak pergi ziarah kubur. Jadi kebetulannya memang kita balik kampung tu waktu raya. Lepas tu, bila nak ziarah kubur ni pula, kalau kita sendiri-sendiri yang pergi, kadang-kadang kita dah tak ingat kubur tu kat mana. Kubur kubur nenek kat mana, kubur moyang kat mana, tak ingat. Kubur kan banyak sama je kubur, bukannya kubur ni warna merah, kubur ni warna biru kan. Sama je semua ke kubur. Jadi kita pun tak tahu yang mana satu. Jadi kita perlukan saudara mara kita untuk tolong bawa kita, untuk guide kita. Jadi biasanya maka akan pergilah beramai-ramai ke kubur pada pagi raya supaya semua orang tahu, okey ni kubur nenek, ni kubur datuk, ni kubur moyang kan. Jadi akan ada dalam keluarga kita ni yang tahu, khususnya yang duduk kat kampung tu lah kan, yang memang masih lagi stay kat kampung, biasanya dia tahulah kubur tu kat mana. Jadi dia yang akan tunjukkan. Jadi ramai-ramai pergi. Jadi dia jadi satu budaya menziarahi kubur pada pagi raya. Itu adalah satu budaya yang sangat baik sebenarnya. Sebab kalau tak ada budaya ni, mungkin anak cucu pun dah tak tahu dah kubur nenek kat mana, kan, kubur moyang kat mana, dah tak tahu dah. So pagi raya satu budaya yang baik di kalangan masyarakat kita untuk pergi ke kubur. Cuma macam kita sebutkan juga, kita jangan ingat benda tu adalah satu kewajipan lah. Dia bukan satu kewajipan. Tak mesti pergi. Yang keduanya adalah jangan kita abaikan juga hari raya untuk orang yang hidup. Dia pergi ke kubur dari pagi sampai ke petang. Lepas tu dia tak beraya kan. Dia tak pergi ziarah menziarahi yang masih hidup, datuk masih hidup, nenek masih hidup contohnya. Jadi tak pergi pula ziarah. Itu tak kenalah. Jadi kalau dapat pergi dan dapat juga ziarah ataupun ziarah kubur tu esoknya contohnya, lusanya kan, pun boleh, tak ada masalah. Allahuakbar. Okey Ustaz. Memang ramai yang kita dapat positif yang sangat baik. Kak Aisyah nampak dekat komen kat bawah tu, memang best tajuk hari ni. Kita bercerita tentang raya yang dari segi PKP ni macam mana. Kan, sebab akhirnya segala persoalan kita, sebab ramai yang DM di Instagram Omar dan Hana tanya Kak Anis macam mana raya ni PKP. Ni Ustaz dah jawabkan. Okey, terima kasih Ustaz. Sebab terima kasih. untuk yang kali terakhirnya di program Pahala Berganda-Ganda sempena Ramadan ini. InsyaAllah ada rezeki. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Seperti yang kita janjikan Ustaz, kita nak bagi kuis duit raya kepada semua followers kita. Tapi seorang je lah. Kalau bagi semua tak cukup Ustaz. Okey Ustaz. Ustaz nak bagi soalan ke? Kak Anis yang nak bagi soalan? Tadi Kak Anis saya bagi hint dah sebenarnya nak tanya soalan apa tu? Kejap. Kan? Hint mana? Mungkin Ustaz yang boleh bagi soalan. Kita tanya soalan ni, kita kata sebutkan 3 sunnah yang kita boleh buat sempena hari raya. Okey, cepat-cepat jawab Ustaz. So 3 kena sebut 3. 3 sunnah yang kita boleh lakukan sempena hari raya. Okey adik-adik. Sila jawab kalau nak duit raya. Okey Ustaz, nampaknya ada yang dah jawab tau. Okay, mungkin Ustaz boleh pilih pemenangnya siapa? Ada yang jawab. Alamak, Ustaz baru buka. Dah ada yang jawab. Syairah jawab. Yang ni, sebelum tu lagi. Ikin ada jawab. Ustaz tak dapat nak tengok yang atas-atas lagi. Ikin 146. Atas daripada Ikin 146 ada? Tak, Kak Lis tak nampak pun nama Ikin. Ada lagi Ustaz. Ada atas lagi. Tak apa. Kak ni tengok nanti sebab saya tak dapat nak tengok pula yang atas-atas tu. Okey, tak apa. Kak Nis pilih siapa pemenang Okey. Okey, pemenangnya ialah Aisyah_Maira 1510. Sebab dia apa jawapan dia? Mandi sunat hari raya, berwangi-wangian,
solat sunat hari raya, Okey. bermaaf-maafan. Oh, Betul tak Ustaz? banyak lagi. Okey, betul betul. Okey. Banyak ada lagi. Okey, Betul, tanya tahniah. Aisyah_Maira1510 sila DM Instagram Omar dan Hana untuk tuntut hadiah duit raya anda. Kalau tak nak nanti Kak Nis Tahniah. bagi dekat Omar Hana kat belakang. Okey. Okey, kepada semua adik-adik, jangan lupa tonton lagu baru Omar dan Hana hari ini dah ada di YouTube channel lagu Lailatul Qadar dan Kak Nis pasti semua yang tengok lagu baru Omar dan Hana ni akan menyentuh perasaan, akan ada rasa sedih. Nak tahu sedihnya part mana tu, kena tengok di YouTube channel Omar dan Hana. Dan juga jom kita beri sumbangan kepada yang memerlukan melalui kempen kemanusiaan Box of Kindness. Link Kak Nis dah letakkan di bio www.omarhana.com/bok www.omar.com/bok. Tersasul pula Kak Anis kan. Okey, jom terima kasih juga kepada Saji kerana sudi menceriakan live kita hari ini. Kongsi rezeki seikhlas hati. Terima kasih juga Ustaz sebab sudi Okey, live terima kasih. untuk kali yang kedua. Mungkin Ustaz ada kata-kata terakhir kepada semua ataupun kita nak baca doa ke, boleh ke Ustaz? Hujung sekali, Ustaz nak sebut, jangan lupa nak raya juga. Tapi akhir Ramadan ni kita masih lagi memburu Lailatul Qadar. So kita terus buru Lailatul Qadar insya-Allah akhir malam-malam yang terakhir ni. Dan mudah-mudahan kita manfaatkanlah bulan Ramadan yang dah nak pergi ni, kita manfaatkan betul-betul. Jadi cukup setakat itulah kita doa sedikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa zakar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.